Okey, baiklah. Untuk soalan pertama 1A, iaitu apa dia kata? Berdasarkan petikan di atas, bina satu jadual yang sesuai untuk menunjukkan keluasan kawasan tanaman terpilih di kawasan Z pada tahun 2019. Kirakan peratus dan saiz sudut sektor bagi keluasan tanaman tersebut. Jadi di sini dia minta kita buat apa? Bina satu jadual. Okey, kalau berjadual dia kena ada tajuk, betul kan? Lepas tu buat kotak. Kotak jadual lah. Jadi pertama sekali kita tengok yang mana satu tajuk. Okey. Tajuk, kalau nak kenal pasti tajuk tu, nampak tak ni perkataan menunjukkan. Okay. Menunjukkan adalah kata kunci. Selepas perkataan menunjukkan, maka perkataan ataupun ayat seterusnya adalah keluasan kawasan tanaman terpilih di kawasan Z pada tahun 2019. Itu adalah tajuk. Okey, boleh faham? Okey, baiklah. Kita baca petikan pula. Okey. Laporan berikut mengenai keluasan kawasan tanaman terpilih di kawasan Z pada tahun 2019. Keluasan tanaman yang terlibat ialah kelapa sawit, getah, padi, koko dan lada hitam. Okey, untuk ayat yang pertama, ayat pertama pun kita boleh tengok, kita boleh kenal pasti tajuk. Okey, mengenai. Okey, selepas perkataan mengenai, keluasan kawasan tanaman terpilih di kawasan Z pada tahun 2019 ialah tajuk. Okey, boleh faham semua? Sama juga dengan di bawah tadi, menunjukkan. Sebelum menunjukkan, ayat seterusnya ialah tajuk. Okey, baiklah. Jadi, berdasarkan tajuk ni, kita boleh kenal pastilah. Kita boleh tahu bahawa petikan ni berkaitan dengan apa? Keluasan kawasan tanaman terpilih. Jadi, bermakna ia berkaitan dengan jenis tanaman. Betul tak? Kita teruskan. Keluasan tanaman yang terlibat ialah kelapa sawit, getah, padi, koko dan lada hitam. Okey, dia sudah bagi tahu apa jenis tanaman yang terdapat dalam kawasan Z. Okey, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis tanaman, iaitu kelapa sawit, getah, padi, koko dan lada hitam. Jadi senanglah kita nak buat jadual. Okey, kemudian jumlah keseluruhan keluasan tanaman di kawasan Z adalah sebanyak 100 hektar. Okey, jadi bermakna di kawasan Z ni yang terdiri daripada kelapa sawit, getah, padi, koko dan lada hitam tu mempunyai keluasan keseluruhan sebanyak 100 hektar. Tapi di sini kita tak tahu lagi berapa hektar bagi setiap jenis tanaman tersebut. Okey, boleh faham? Tapi untuk jumlah keseluruhan, bulatkan jumlah keseluruhan, kita sudah dapat berapa? 100 hektar. Okey, ayat seterusnya ialah hasil laporan mendapati bahawa keluasan tanaman kelapa sawit. Dia sudah beritahu sekarang ni. Okey, kelapa sawit adalah sebanyak berapa? 50 hektar. Okey, kita dapat sudah satu. Okey, seterusnya jumlah ini diikuti dengan keluasan getah. Okey, getah pun dia ada beritahu. Sebanyak berapa? 20 hektar. Okey, padi, bulatkan padi sebanyak 15 hektar. Koko, bulatkan koko sebanyak 10 hektar dan lada hitam pula, bulatkan lada hitam mencatatkan jumlah keluasan sebanyak 5 hektar. Okey, jadi di sini kuantiti bagi setiap jenis tanaman sudah diberikan dan dikenal pasti. Okey, jadi senanglah kita nak buat jadual. Okey, baiklah. Kita sudah kenal pasti tajuk, kita sudah kenal pasti tanaman yang terpilih. Lepas tu kita sudah kenal pasti jumlah keseluruhan, kita sudah kenal pasti apa dia? Jumlah keluasan bagi setiap tanaman yang terpilih tu kan. So, kita akan teruskan dengan membina jadual. Untuk soalan satu ni, dia suruh kita buat apa? Bina satu jadual. Betul tak? Okey, langkah pertama, kalau buat jadual tu kena ada apa? Kena ada tajuk kan? Okey, apa tajuk dia? Okey, jadual. Okay, di sini arahan tu, soalan tu tak ada dia beritahu jadual apa kan? Jadi kita just tulis jadual, titik bertindih. Okey, kita ambil tajuk. Tajuk boleh diambil dekat soalan ataupun dalam petikan. Okey, senang dapatkan dekat ni lah, dekat soalan. Selepas perkataan menunjukkan, okey, itu merupakan tajuk. Okey, jadual, titik bertindih, keluasan kawasan tanaman terpilih di kawasan Z pada tahun 2019. Okey, dapat semua? Okey, kalau kita buat jadual, sudah semestinya kena buat apa? Kotak kan? Kita buat kotak. Okey, kotak. Okey, sudah buat kotak, mestilah ada. Okey, tajuk kecil tu. Okey, ini pertama apa dia? Kita sudah kenal pasti, tajuk kita sudah buat. Kedua adalah tanaman kan? Tanaman terpilih. Okey, apa tanaman terpilih tersebut? Tajuknya ialah, okey, kita buat tanaman
Okey, apa? Pertama apa dia? Kelapa sawit. Okey, gariskan. Kemudian getah, gariskan. Padi, gariskan. Dan koko, gariskan. Kemudian terakhir lada hitam. Okey, gariskan. Okey. Okey, kita sudah tulis tanaman yang terpilih. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Kita tengok jumlah keseluruhan. Okey, dia sudah bagi jumlah keseluruhan kan? Kita sudah kenal pasti berapa jumlah keseluruhan bagi kawasan Z. Okey, jumlah keseluruhannya ialah berapa? Okey, 100 hektar. Okey, kita tulis ini jumlah keseluruhan 100. Oh, ini berapa? Ini apa? Kita nak tulis apa dia? Kita tulis keluasan tu hektar. Okey. Ni jumlah keseluruhan ialah 100 hektar. Okey, kemudian kita nak tahu, kita sudah kenal pastikan berapa jumlah setiap jenis tanaman ni kan. Okey. Kelapa sawit, berapa tadi tu? Kelapa sawit kita dapati dia berjumlah 50 hektar. Okey, kita tak perlu pun letak hektar sudah di sini sebab dekat tajuk tu, dekat atas tu dia sudah dalam kurungan hektar. Okey. Kalau kita pula berapa? 20 hektar. Okey. Kemudian padi. Padi berapa? 15 hektar. Koko 10 hektar. Kalau lada hitam berapa? 5 hektar. Okey. Untuk kita nak apa? Untuk kita nak dapat kepastian lagi, kita totalkanlah semua tu. Adakah semua ini akan menunjukkan 100 hektar? Okey, 50 tambah 20 tambah 15 tambah 10 tambah 5. Okey, kita dapat 100. Okey. Kemudian, okey, adakah jadual ini sudah lengkap? Adakah dia sudah menjawab soalan? Sudah semestinya tidak, sebab soalan ini minta berjadual, kemudian kirakan peratus dan saiz sudut sektor. Okey, di sebelah kanan lagi kita tulis ini bahagian peratus. Okey, sebelahnya lagi apa dia? Saiz sudut sektor. Okey, sudut sektor. Okey, untuk peratus simbolnya apa dia? Sudut sektor simbolnya apa? Darjah, betul tak? Okey. Kemudian, macam mana untuk dapatkan peratus? Setiap jenis tanaman ni, macam mana kita nak dapatkan peratus? Okey, kita kan sudah belajar macam mana nak dapatkan peratus. Okey. Nak dapatkan peratus ialah pertama, apa dia? Nilai mutlak. Okey, bahagi dengan berapa? Jumlah keseluruhan. Lepas tu kita darab 100. Okey, cikgu tunjukkan satu contoh. Okey, kelapa sawit. Berapa dia? Kelapa sawit. Okey, kita ambil kalkulator. Kelapa sawit 50 kan? Okey, jumlah keseluruhan untuk kawasan Z tu berapa? 100. Okey, sama dengan. Lepas tu kita darab berapa lagi? 100. Okey, berapa kita dapat? 50. Okey, jadi selebihnya ni kamu kena buat sendiri. Boleh? Okey, macam mana pula nak dapatkan sudut sektor? Okey, sama sahaja. Tapi kalau kita dapatkan nilai peratus, kita ambil apa? Nilai mutlak, betul tak? Kalau untuk dapatkan sudut sektor, kita ambil nilai peratus. Okey, macam mana? Okey, nilai peratus. Okey, kita bahagi dengan jumlah untuk peratus tu kan? Jumlah keseluruhan bagi peratus. Darab 360 darjah. Sebab apa? Kita guna 360 sebab dan nak dapatkan sudut sektor. Okey. Macam mana? Okey, macam mana nak dapatkan? Okey, cikgu bagi contoh. Okey, untuk kelapa sawit, dia punya nilai peratus adalah 50. Okey, betul tak? Okey, 50 bahagi dengan 100. Sebab apa 100? Sebab itu adalah jumlah keseluruhan. Okey, bagi peratus sama dengan, kita darab 360 darjah sama dengan berapa? 180 darjah. Okey, boleh faham semua? Okey, baiklah. Untuk makluman kamu, untuk jumlah keseluruhan bagi peratus mestilah 100. Betul tak? Kalau sudut sektor pula 360. Okey. Jadi nanti kamu cari nilai bagi getah, padi, koko, lada, hitam. Jadi kalau kamu sudah dapat nilai, kamu totalkanlah. Kamu totalkan semua nilai ni. Kemudian adakah jawapan kamu dapat 100? Kalau dapat 100 bermakna betul lah tu. Okey.
Kemudian untuk sudut sektor pula, kamu cari sudut sektor bagi getah padi, koko, lada hitam. Okey, kamu tambah semua, kemudian kamu totalkan berapa. Kalau kamu dapat 360, maknanya betul lah tu jawapan kamu. Okey, boleh faham?